Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah, seperti biasa kita akan mulakan pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah, yang mana kita akan khususkan buat Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dikhususkan buat kedua orang tua kita, sama ada mereka masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca ini, kedua orang tua kita juga akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Al-hazin ya wa kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Baik, alhamdulillah. Kita dah masuk kepada beberapa peringkat ilmu dalam Al-Quran ni, yang seperti mana kita sedia maklum, ulumul Quran ni maknanya kata jamak daripada perkataan ilmu. Maknanya dia banyak ilmu ada. So they are known as plural. Kalau satu ilmu saja kita known as a singular, tapi yang ni plural, maknanya banyak ilmu ada dalam Al-Quran. Kita dah go through ilmu pertama bab sejarah Al-Quran. Lepas tu kita belajar bab ayat-ayat Al-Quran yang turun dekat Mekah dikenali sebagai ayat-ayat Makkiyah, yang mana turun dekat Madinah ni pula dikenali sebagai ayat-ayat Madaniyah. Dan kita kenal sedikit sebanyak tentang tanda-tanda ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Dan kita juga dah masuk ilmu yang ketiganya tentang ilmu terjemahan. Terjemahan, dan saya selalu bilang kita mengambil hukum akam agama Islam untuk mengenal Al-Quran ini bukan hanya sekadar melalui ilmu terjemahan saja. Sebab apa? Sebab ayat-ayat Al-Quran ini bukan semua ayat-ayat Al-Quran merupakan berbentuk muhkamat. Dia ada ayat-ayat yang berbentuk mutasyabihat. Apa makna muhkamat? Ayat-ayat muhkamat juga dikenali sebagai ayat-ayat muhkam. Apa makna muhkamat yang kita dah belajar 2-3 minggu lepas ni? Boleh ingat tak muhkamat? Ayat apa yang berbentuk muhkamat ni? Jelas dan nyata. Ya? Jelas, nyata. Dia jelas. Kalau kita baca saja ayat tu, dari sudut terjemahannya kita dah boleh faham apa makna dia. Apa yang Allah Subhanahu wa taala hendak dalam Al-Quran ni, kan? Dia very clear. Tapi ayat-ayat mutasyabihat ni dia tak very clear. Dia adalah ayat-ayat yang samar-samar. Dia ada yang hidden behind that. Dalam bahasa Melayu kita panggil ada yang tersirat di sebalik yang tersurat. Apa yang tersurat dalam Al-Quran ni, dia ada benda yang tersirat dalam dia. Jadi untuk mengenali ayat-ayat yang mutasyabihat ni, dia memerlukan pemahaman daripada sudut ilmu tafsir dan takwil. Kita dah masuk dalam minggu lepas bab ilmu tafsir. Hari ini kita masuk bab ilmu takwil pula. Dia tak boleh sekedar terjemahan saja. Kalau sekedar terjemahan is just a translation. Kalau just by translation kita dah boleh faham agama, ulama-ulama tak payahlah nak bersusah payah buat kitab-kitab tafsir dan sebagainya. Orang-orang Arab mereka boleh faham, dan diorang pun tak payah nak pergi belajar tinggi-tinggi kat universiti, ambil master, degree, PhD, all these things, diorang not necessary. Sebab diorang boleh faham bahasa Arab. Jadi sebab itu tak semudah yang kita sangka. Dia ada kaedah-kaedah tafsir, ada kaedah takwil, kan? Baru kita nampak.
Clearer picture lah, gambaran yang lebih jelas lagi. Baik, ilmu tafsir ni pula, setiap ulama-ulama yang khusus bahagian pakar ataupun khusus kepakaran dia bahagian tafsir Al-Quran, mereka dikenali sebagai mufassirin. Kalau ulama-ulama yang khusus pakar dia dalam bidang hadis, dikenali sebagai muhadisin. Kalau ulama-ulama yang khusus dalam bahagian ilmu-ilmu tasawuf, dia panggil ahli sufi. Dan kalau bahagian fiqh, dalam bidang fiqh, dia panggil sebagai para fuqaha. Contohnya seperti Imam Pak Mahzab. Mereka ni semua adalah para fuqaha. Diorang ni spesialis bidang fiqh, bahagian fiqh. Baik, berbalik kepada ilmu tafsir, yang dikhususkan kepada para mufassirin. Seperti Ibn Katsir, lagi siapa lagi? Banyak kita tafsir dalam Singapura je lah kita ambil. Seperti almarhum Syekh Abdullah Al-Jufri, seperti almarhum Ustaz Ahmad Sohaji. Ini semua kita punya para mufassirin yang boleh menafsirkan ayat Al-Quran. Bukan mudah nak tafsir ayat Al-Quran ni. Antara cabang ilmu yang dia perlu tahu adalah semua ilmu-ilmu yang ada dalam ulumul Quran dan semua ilmu-ilmu yang ada dalam ulumul hadis. Sebab tu sebelah siang saya ajar muslimah hadis ni sebab diorang tak kerja kan. So saya buat khas untuk muslimah lah. Yang itu saya tak pakai PowerPoint, saya pakai kitab. Jadi kita kena kenal kaedah dalam ulumul Quran dan juga dalam ulumul hadis. Sebab hadis pun sama. Cuma dalam hadis dia tak panggil tafsir, dia panggil syarah hadis. Dia kena syarahkan hadis tu. Kita tak boleh baca hadis tu pergi matan, matan maknanya dia teks, lepas tu kita ingat, oh itu yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari. Bukan begitu. Sebab matan hadis Imam Bukhari pun ditafsirkan juga oleh ulama. Ditafsir ataupun dikenali sebagai disyarahkan juga. Dalam bidang hadis dia panggil disyarahkan juga oleh seorang ulama yang bernama Ibnul Hajar Asqalani. Dalam kitabnya bernama Fathul Bari. Sama juga dengan hadis Imam Muslim. Ada seorang ulama lagi yang bernama Imam Nawawi. Imam An-Nawawi rahimahullah ni, dia yang mensyarahkan hadis-hadis daripada Imam Muslim. Semua ulama hadis. Imam At-Tirmizi ada yang syarahkan dia punya hadis. Imam Abu Daud ada yang mensyarahkan hadis dia. Imam Ibn Majah ada yang mensyarahkan hadis dia. Jadi kalau bab ilmu tafsir, ayat Quran ni banyak yang mensyarahkan hadis dia. Ada ulama yang mensyarahkan hadis dia ataupun menafsirkan ayat Quran ni. Yang dia menafsirkan ayat-ayat tentang hukum saja. Dia panggil tafsir ahkam. Dia cari yang mana bab hukum-hukum ahkam kan, halal, haram, wajib, makruh ni semua kan. Sunat ni semua harus dia akan ambil ayat Quran. Tapi saya masukkan yang saya nak mengajar ni adalah tentang tafsir keseluruhannya. Bukan saja daripada sudut hukum, bahkan daripada sudut macam mana kita nak kenal, nak tahu. Nak kenal ataupun nak tahu apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nak menafsir ayat Quran, kita perlu ada ilmu tentang asbabun nuzul contoh. Sebab apa ayat itu turun, baru kita boleh tafsirkan. Ayat itu turun sebabkan ada cerita-cerita sebalik ini. Lepas tu kita nak kena tahu tentang ilmu nasikh wa mansukh. Sama ada ayat ni boleh dipakai lagi ataupun telah dimansukhkan. Ayat ni ayat mujmal ke ayat mubayyan. Ini semua ada di kaedah. Ayat ni turun kat Mekah ke kat Madinah. Sebab tu bukan mudah nak jadi mufassirin ni. Baik. Kalau yang mufassirin ni, dia menafsirkan ayat-ayat yang khusus, yang bukan khusus, yang umum dalam Al-Quran. Dan dia ada lagi satu pula ilmu dia panggil ilmu ta'wil. Ta'wil ni dia macam tafsir juga. Tapi dia khusus bahagian sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan mentafsirkan ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, dia panggil ta'wil. Ta'wil maknanya dia kena ambil gantikan kepada benda yang lain pula. Kalau dia tak gantikan kepada benda yang lain, dia akan jadi kontradik. Ayat ini
Contohnya ayat A, kalau kita ambil melalui ilmu tafsir ataupun terjemahan, tapi kita tidak takwilkan dia, dia akan jadi kontradik dengan ayat yang lain, pada surah yang lain, ataupun pada hadis pula. Ini kaedah dalam mengambil pemahaman Al-Quran. Sebab tu kita ingat, ni Allah dah berfirman gini-gini, tafsir dia gini. Kita kena faham kaedah tafsir ni untuk secara umum, tetapi secara khusus dalam sifat-sifat Allah dikenali sebagai ilmu takwil. Baik, kita tengok tentang kehebatan ilmu takwil ni pula, ataupun dalil-dalil ilmu takwil. Kat mana dalil dia? Baik, ilmu takwil adalah ilmu untuk memahami apa yang tersirat di sebalik yang tersurat. Ini yang ilmu takwil. Pada ayat-ayat yang mutasyabihat. Kalau Muhammad dah tak payah takwil lagi. Kita dah boleh faham dah makna dia. Dia tinggal tafsirkan saja. Khususnya yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkait dengan sifat-sifat Allah dan diorang akan takwilkan ayat ni. Okay, kita tengok dalil. Dalam Al-Quran ataupun dalam agama Islam, ada tak dalil? Selalu kita kalau berbual, kita nak tahu dia punya dalil dulu. Datang dari siapa ni sebenarnya? Sandaran dia ni daripada mana? Sandaran dia daripada sebuah hadis, yang mana Rasulullah SAW pernah mendoakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ni adalah sepupu Nabi. Dia Ibnu Abbas bermakna dia anak Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Abbas ni bapa saudara Nabi. Dia adik kepada Abdullah. Abdullah ni banyak adik-adik lelaki. Abu Talib pun bapa saudara dia. Lagi siapa? Sayyidina Hamzah pun bapa saudara dia. Sayyidina Abbas pun bapa saudara dia. Abu Jahal pun bapa saudara dia. Banyak bapa saudara dia semua banyak lelaki lah, bapa dia adik-adik. So Sayyidina Abbas ni merupakan adik kepada Abdullah. Maknanya bapa saudara Nabi SAW. Okey, yang saya sebut nama ni bukan Sayyidina Abbas. Ibnu Abbas. Maknanya anak kepada Abbas. Anak kepada Sayyidina Abbas. Nama dia betul adalah Abdullah bin Abbas. Sebab sahabat Nabi banyak yang kebetulan nama dia orang Abdullah. Diorang suka letak nama Abdullah sebab Abdullah ni bermaksud hamba Allah. Kan? Seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair. Kan? Lepas tu dia ada nama-nama gini dan diorang akan tukarkan dia punya nama gelaran untuk nak kenal. Kalau tidak diorang confuse. Dia panggil Ibnu Zubair. Lepas tu dia panggil Ibnu Abbas. Anak Abbas maknanya. Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni adalah ahli dalam pembacaan Quran. Kita punya qiraat ni, kalau ikut dia punya sanad, memang melalui Ibnu Mas'ud. Sahabat Nabi yang ahli dalam pembacaan Al-Quran. Baik, apa yang Rasulullah buat? Rasulullah pernah meletakkan telapak tangan Rasulullah di dada Ibnu Abbas. Dia letak kat dada Ibnu Abbas. Lepas tu Rasulullah doakan dengan doa ini. Doa ini berbunyi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Doa ni bagus untuk kita baca. Kalau kita ada anak atau cucu, kan, perbanyakkan baca doa ni. Ambil tangan kita, letak kat dada, atau ada yang letak kat kepala pun boleh. Letak kat kepala, atau ada letak kat dada anak atau cucu kita, sama ada diorang tengah tidur, ataupun diorang lagi dalam keadaan sedar, boleh kita lakukan. Bacakan doa ini. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kalau anak perempuan atau cucu perempuan, ditukarkan kepada Allahumma faqiha. Jangan faqihu, faqiha. Allahumma faqiha fid din wa 'allimha ta'wil. Dia tukar tu je. Yang hu tu untuk lelaki. Sebab Ibnu Abbas ni lelaki. Terus terang saya katakan, kalau saya disuruh tahnik
baby biasanya orang-orang ni panggil saya cukurkan rambut baby dia. Kadang-kadang dia panggil, Ustaz saya dapat cucu lah Ustaz, tolong tahnikkan dan sama cukur rambut boleh. Kalau saya tak ada apa-apa, insya-Allah saya datang. Biasanya tahnik kan kita letakkan madu ataupun kita letakkan kurma Kita mama kurma sikit, letak kat langit mulut kita, lepas tu kita letak kat langit baby tu kan. Dan biasanya ini antara doa yang selalu saya baca pada baby. Kalau baby lelaki, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Kalau baby itu perempuan, saya baca Allahumma faqiha fiddin wa alimha ta'wil. Lepas tu saya akan taruh kat langit-langit baby itu pula. Kan? Baik. Maksud doa ini, yang bermaksud, Ya Allah, berikanlah kepahaman kepadanya dalam urusan agama dan ajarkannya takwil. Ini dalil adanya ilmu takwil. Maknanya Ibn Abbas ni, dia sejak dari kecil lagi Nabi dah doakan dia. Dia walaupun sepupu Nabi, tapi jarak umur agak jauh. Nabi dah dewasa, dia masih lagi peringkat kanak-kanak lagi. Dia masih main-main lagi, lari-lari, main kejar-kejar dengan kawan dia lagi. Tapi dia lagi kecil lagi. Waktu peringkat kanak-kanak, Nabi dah doakan dia dah. Nah, dan doa itu menjadi doa yang mustajab, yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai selepas Rasulullah SAW wafat. Sahabat-sahabat ni semua hebat-hebat tentang Quran, khususnya seperti Sayyidina Ali, kan? Seperti Sayyidina Osman, Abu Bakar, Umar, ya, Tolha, lagi siapa yang hebat-hebat ni semua. Bahagian Quran, diorang memang spesialis. Kan? Zaid bin Arisa, Zaid bin Zabit, ni semua ahli bidang Quran. Kalau Ibnu Mas'ud ni pun sama, diorang ahli bidang Quran. Ibnu Mas'ud, all this thing. Diorang boleh faham hukum hakam yang apa yang Allah hendak dalam Al-Quran sebab diorang ni jumpa Rasulullah SAW. So bila diorang jam di dalam sesuatu benda, diorang boleh tanya Rasulullah SAW secara direct. Sebab tu diorang boleh cakap, diorang ikut Quran dan hadis. Sebab apa ikut hadis? Sebab diorang jumpa Nabi. Kalau hari ini kita kata, tak, kita ikut Quran dan hadis saja. Dia adalah satu perkara yang mustahil. Kita boleh ikut Quran dan hadis tanpa ikut guru-guru kita. Sebab siapa yang ajar kita baca Quran? Bukan Rasulullah yang ajar. Bukan malaikat Jibril yang ajar kita. Allah. Kan? Kalau kita orang tak, kita ikut Nabi je. Bila kita belajar dengan Nabi? Mustahil. Jadi contohnya macam awak lah. Awak belajar agama dengan siapa? Awak belajar dengan saya. Saya bukan Nabi. Betul tak? Kan? Awak belajar dengan saya. Saya pula belajar dengan siapa? Saya pun tak pernah jumpa Nabi. Saya belajar dengan guru saya. Guru saya ada guru dia. Guru dia ada guru dia. Itu dia panggil dia pesanat. Susul galur. Dia pesasila dia. Terus sambung kepada Rasulullah SAW. Itu kaedah kita ambil agama kita. Kita kena ambil daripada guru kita. Guru kita ada guru dia, guru ada guru dia sampai kepada peringkat ulama-ulama, pada tabi'in kepada sahabat yang betul yang ambil dengan Nabi. Maknanya sahabat tak ada masalah untuk faham apa yang tersurat dan apa yang tersirat di dalam Al-Quran. Baik. Masalah timbul bila ada isu-isu ni, orang tanya tentang Al-Quran, tentang agama dan sebagainya, bila Rasulullah SAW telah wafat. So, diorang nak tanya siapa? Rasulullah dah wafat tak? Biasanya diorang faham. Sahabat faham sebab mereka ni semua adalah anak murid Rasulullah SAW. Diorang belajar dengan Rasulullah direct. Tapi ada benda yang diorang jam. Ada benda diorang stuck. Bukan semua diorang tahu tau. Ada benda diorang problem dia nak tahu, diorang akan cari siapa? Akan cari Ibnu Abbas. Diorang akan cari Ibnu Abbas untuk ajar diorang. Sebab apa? Sebab Rasulullah pernah doakan Ibnu Abbas dengan doa ini. Maknanya Ibnu Abbas ni orang yang faham kepahaman dia ni pada urusan agama kan? Dan juga faham tentang ilmu takwil. Ini kelebihan Ibnu Abbas. Kira kan yang lain semua expert jugalah. Tapi yang paling champion, yang spesialis sekali bidang tafsir dan takwil ini adalah Ibnu Abbas. Sebab Rasulullah sendiri doakan secara direct kepada Ibnu Abbas. Yang lain bukan tak tahu. Tahu. Tapi Ibnu Abbas ni dia ada kelebihan sikit daripada yang sahabat-sahabat yang lain.
dia dapat doa dari Nabi secara direct. Nabi doakan dia ni. Ya Allah, berikanlah kepahaman kepadanya dalam urusan agama. Kepahaman ni dia panggil faqih. Allahumma faqihu ani faqih. Faqihu fid din. Din ni agama. Fid din wa alimhu ta'wil. Dan alim dalam ta'wil. Alim ni maksud alim adalah berilmu. Ataupun mengetahui. Orang yang mengetahui itu orang yang berilmu lah. Kalau dia tak berilmu, dia tak mengetahui. Kan? Jadi, Rasulullah doakan Ibnu Abbas agar dia berilmu dan mengetahui macam mana nak faham ayat Al-Quran melalui ilmu ta'wil. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Baik, ini ayat Al-Quran. Kan? Kita tengok dalil daripada ayat-ayat Quran dulu. Surah Al-Qasas ayat yang ke-88. Baik, siapa nak baca ayat ni? Kak Mumtaz nak try baca? Okey. Boleh tak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul mulk lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Alhamdulillah, boleh tak? Jumari dengar tak dia baca tadi? Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Dia wakaf kat situ. Kenapa Jumari dia wakaf kat situ? Boleh sambung tak situ, Lisa? Sebaiknya wakaf lazim. Okey, dia ada wakaf lazim ataupun dia panggil yang mim kecil tu wakaf tam. Wakaf tam. Wakaf tam pun boleh, lazim pun boleh, wakaf tam pun boleh. Wakaf tam ni maknanya tetap. Dia selalu biasa ditetapkan untuk wakaf kat situ. Ataupun kalau kita belajar nanti, kalau belajar ilmu tajwid, dia jatuh hukum mat tamkin. Ditetapkan kepada pembacaan mat dia tu. Itu bagi mat tamkin. Berkaitan tam. Sebaiknya berhenti kat situ. Sambung sebelah je pun dah boleh. Kalau yang sebelah dia ada hu tu, nak berhenti boleh, nak sambung pun boleh. Kalau berhenti jadi 2 rakaat. La ilaha illahu. Hu 2 rakaat. Itu wakaf jaiz. Nak sambung boleh? Boleh. Sebab jaiz ni harus. Kan? La ilaha illahu. Kena baca huwa pula kalau nak sambung. Kan? Itu kaedah dia. Kan? Illa huwa kullu syai'. Itu kalau nak sambung. Baik, saya nak ambil makna dia je dulu. Baik, makna ayat ni, kan? Daripada sudut terjemahan dia, janganlah kamu sembah selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Benar tak? Tak ada benda yang kita boleh sembah melainkan Allah saja. Selain Allah kita tak boleh sembah. Baik, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Ini dia wajahu. Kan wajah. Ini wajah lah, perkataan wajah ni yang dekat wakaf jaiz ni. Nampak tak ada pekesa? Ya. Okey. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Okey. Ayat ni kalau kita baca secara terjemahan dia, dia bilang apa? Semua sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Apa yang dimaksudkan oleh wajah Allah? Adakah ayat ini bermaksud wajah tu muka Allah? Tak. Dia bukanlah muka Allah. Kan kalau kita tahu wajah ni muka, wajah kan. Tapi dalam kaedah ilmu ta'wil, kita tak boleh cakap muka Allah. Semua binasa kecuali muka Allah. Jadi muka Allah yang tak binasa. Lain anggota tubuh badan Allah mau binasa. Tak boleh. Kan? Sebab kita tak boleh gambarkan Allah Subhanahu Wa Taala seperti makhluknya. Dalam kaedah ilmu akidah, kalau kita belajar bab sifat 20, Allah tidak menyerupai sesiapa pun makhluknya. Sebab dia yang buatkan kita. Jadi dia tak semestinya macam kita. Ada muka, ada wajah, ada tangan, ada kaki. Dia tak boleh ada gambaran macam itu. Allah jauh daripada sifat-sifat tu.
Jadi maknanya semua akan binasa. Yang dimaksudkan wajah ni kalau ditakwilkan adalah tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali zat dan rahmatnya. Rahmat Allah dengan zat Allah yang tak binasa. Bukan muka Allah. Sebab kita tak boleh menjisimkan Allah ni ada muka, Allah ada tangan, tak boleh. Dia boleh jadi khufur kan? Sebab dia akan bercanggah dengan ayat-ayat yang lain nanti. Ini kita kena faham bab ni dulu. Lepas tu ayat ni pun bilang apa? Janganlah kamu sembah selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maknanya kita tak boleh sembah berhala. Kita tak boleh sembah pokok. Tak boleh. Semua jadi syirik. Kita sujud sembah kepada benda-benda macam ni, dia boleh mendatangkan kekufuran kepada kita. Kan? Baik, ada juga yang tanya, kadang-kadang orang viral lah, orang viral dekat dalam Facebook, dekat WhatsApp, kadang-kadang tanya saya tentang sujud kepada manusia, boleh tak boleh? Baik, kita kena clearkan ni dulu. Pertama, kita orang Melayu, kita ada adat budaya kita yang tersendiri. Orang India ada adat budaya mereka juga. Orang Arab, mereka pun ada adat budaya mereka. Orang Melayu, kalau dia menghormati orang tua dia ataupun guru-guru dia, bila dia bertemu dengan guru-guru ataupun orang tua dia, dia akan salam, cium tangan. Betul tak? Itu tanda apa? Tanda penghormatan kepada orang tua dan guru-guru kita. Salam, cium tangan. Dan cara cium tangan dia sebenarnya kena cium, tundukkan, rendahkan diri, cium sambil hirup tangan dia. Kena ambil hirup bau tangan dia sikit. Ambil apa? Ambil keberkahan tangan dia tu. Ini cara dia. Bukan macam budak-budak kita, anak-anak kita sekarang, apa yang saya nampak, kelemahan mereka, bila dah salam, dia letak kat dahi dia kadang. Kadang-kadang letak kat dagu dia, ada tak anak-anak kita sekarang? Dah jadi trend. Ini dah jadi trend. Ini kita nak kena jaga. Anak-anak orang Melayu kita ni, ini bukan budaya Melayu. Dan ini bukan ajaran Islam. Nak letak kat tangan. Apa letak kat dahi. Ada yang salam letak kat pipi, kat dagu. Dan dia ambil tangan kita. Dia ambil tapi kat dagu. Ada letak kat, saya punya terperanjat pula. Mengikut kaedah dari sudut adab, kena ambil tangan letak kat hidung, bukan kat dahi. Dan hidung tu kena hirup. Ambil keberkahan tangan. Ini budaya orang Melayu. Kalau budaya orang Arab, dia akan peluk kiri, peluk kanan. Cara dia orang bersalaman. Cara dia orang tunjuk ataupun menzahirkan tanda hormat kepada orang tua ataupun guru mereka. Dan kalau ada pembudaya Indian Muslim, orang-orang India Muslim ni, kadang-kadang cara mereka menghormati orang tua mereka dan guru-guru mereka, mereka akan sujud dekat kaki orang tua mereka. Orang akan sujud dekat kaki guru-guru mereka. Ada yang sujud cium kaki. Ada tak sampai ke tahap cium, ada dia sujud, lepas tu dia pegang. Dia touch saja dia pakai kaki. Itu tanda memberi penghormatan. Tangan dia pegang kaki guru dia, tangan dia pegang kaki ibu bapa dia. Tapi ada juga sebahagiannya bukan touch, dia orang cium kaki guru dia. Dia orang cium kaki orang tua dia. Kan? Ini juga yang dia orang sujud cium tu, itu bukan sujud sembah. Dia tidak dikira syirik. Ini budaya mereka. Kan? Apa yang mereka lakukan itu adalah sujud tanda memberi penghormatan kepada guru ataupun memberi penghormatan kepada orang tua mereka. Kita kena faham nawa itu orang yang buat. Saya tak rasa dia sembah mak bapak dia. Mesti dia sujud tanda memberi penghormatan kepada mak bapak dia ataupun guru-guru dia. Ini orang yang Muslim banyak buat gini. So kita jangan salahkan mereka. Mereka ada budaya mereka sendiri. Biarkan. Yang penting dia punya niat ni bukan sembah mak bapak dia. Saya tak agak diorang sembah mak bapak dia. Saya pun tak agak diorang nak sembah guru dia. Itu semua sujud tanda memberi penghormatan sahaja. Oh, itu pun tak boleh diorang cakap, Ustaz. Apasal tak boleh?
perbuatan dia dah menyerupai dengan menyembah. Ingat, sujud dia dah macam sujud menyembah. Baik, saya bilang dengan dia, suruh dia buka surah Al-Baqarah. Ayat yang Allah ceritakan bagaimana Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam di dalam syurga. Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam alaihissalam di dalam syurga, Allah Subhanahu wa taala perintahkan semua malaikat yang ada kat syurga dan juga termasuk iblis. Iblis pun pada asalnya di syurga. Suruh sujud kepada Nabi Adam. Ada tak ayat ni? Ada. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan bukan suruh sujud sembah pada Nabi Adam, bukan. Allah suruh malaikat dan juga iblis sujud memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Maksudnya apa? Memberi penghormatan, bukan sembah. Jadi ini bermakna kita boleh sujud memberi penghormatan. Yang tidak boleh adalah sujud sembah pada orang lain. Sujud memberi penghormatan pada orang tua, guru-guru ni semua dibolehkan. Sebab Allah sendiri perintahkan malaikat dan iblis untuk sujud memberi penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, sebab Nabi Adam alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan sebagai manusia. Ini dia punya kaedah dia. Sebab tu kena faham bab agama ni. Dia kena kaitkan dengan sejarah, dia kena kaitkan dengan ayat Quran yang lain. Tapi malaikat buat tak sujud tu? Bila Allah perintah, malaikat sujud tak pada Adam? Sujud. Tak nak sujud, iblis seorang saja yang tak nak. Malaikat tak. Iblis tak nak. Kenapa iblis tak nak? Sebab iblis ada sifat sombong. Sebab tu kita hidup kat dunia ni, jangan ada sifat sombong dalam diri kita. Siapa yang ada sifat sombong, maknanya dia telah mewarisi sifat iblis. Iblis ni sombong. Bila Allah suruh sujud memberi penghormatan, dia tak nak, dia ingkar. Dia bilang dengan Allah, wahai Allah, kenapa aku kena sujud pada Nabi Adam? Kenapa aku perlu sujud pada Adam? Sedangkan Adam ni hanyalah manusia yang dicipta dari tanah. Sedangkan aku ni jauh lebih mulia dari Adam. Aku ni kau cipta dari api. Nampak tak? Ini sombongnya iblis. Dan kerana sombong inilah Allah campak iblis keluar dari syurga. Ini cerita tentang sejarah iblis dikeluarkan dari syurga. Allah nak campak dia dalam neraka sebenarnya. Tapi dia bilang jangan campak dia. Dia request. Dia appeal lah. Kalau orang pergi kat mahkamah, bila hakim nak jatuhkan hukuman, dia boleh appeal. Dia appeal dengan Allah. Dia bilang jangan buang aku kat dalam neraka. Kecampakkan aku dalam dunia dan izinkan aku untuk mengasut semua anak cucu Adam untuk ikut aku. Allah izinkan. Allah bilang, okey, aku campakkan kau kat dunia, kau hasut siapa saja anak cucu Adam, kau nak hasut, kau hasut. Tapi aku akan ciptakan anak cucu Adam dengan bekal keimanan dan ketakwaan. Jadi siapa yang ada iman dan takwa, dia boleh membenteng diri dia daripada dihasut oleh iblis. Siapa yang tak ada bekal iman dan takwa, dia akan mudah mengikut kehendak iblis. Sebab iblis yang minta. Tapi kalau kita tengok dari sudut moral of the story, antara iblis dengan manusia, siapa lebih jahat? Tak? Iblis, dia cuma tak mau sujud memberi penghormatan pada Nabi Adam sahaja. Tapi kalau Allah perintah dia suruh sujud sembah Allah, dia tak. Dia tak sujud pada Allah, sembah Allah dia tak. Tapi sujud memberi penghormatan pada Nabi Adam dia tak nak. Kalau manusia, bukan suruh sujud memberi penghormatan pada Nabi Adam, suruh sujud sembah Allah pun dia tak nak. Jadi kita boleh nampak tak moral of the story, manusia ni suruh sujud sembah Allah pun tak nak. Sedangkan iblis nak. Lagi baik iblis. Ini yang saya maksudkan alam manusia yang tak mahu solat. Siapa yang tak mahu solat, maknanya dia ingkar dengan perintah Allah, suruh sujud sembah Allah, dia tak nak.
Lagi baik iblis. Iblis kalau suruh sembah Allah, dia nak. Masalah iblis ni, dia sombong, dia tak nak sujud memberi penghormatan pada Nabi Adam saja sebenarnya. Kan? Jadi nak cakap pasal ayat ni, yang dikatakan wajah tadi adalah zat dan rahmat Allah. Tak akan binasa. Rahmat Allah akan berkekalan. Dan semua sesuatu binasa. Manusia akan binasa pada hari akhirat. Gunung ganang, ayat Quran dah cakap dah. Akan bertebaran, berterbangan. Dan bagaikan kapas berterbangan. Kecuali yang tak binasa adalah zat dan rahmat Allah. Jadi kita masuk syurga besok bukan kerana amal ibadah kita, kerana rahmat Allah itulah yang buat kita masuk syurga. Jangan ingat kita ni banyak beramal. Kan? Ini amalan kita yang buat masuk syurga. Bukan. Itu tanggungjawab kita. Kita kena beribadah semata-mata kerana Allah SWT. Sama ada Allah terima tak terima, kita tak tahu. Allahu a'lam. Tapi kita kena ada bersifat baik. Semoga Allah terima amalan kita. Dan dengan rahmat Allah yang buat kita masuk syurga. Sebab tu rahmat Allah tak akan binasa. Baik, kita tengok pula ayat yang seterusnya ni pula. Surah Al-Baqarah. Kan? Ayat yang ke-115. Baik, siapa pula nak baca ni? Lisan Adraiza? Saya cuba Ustaz. Boleh, Zah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriqu wal maghrib. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Okey, ayat ni pun dia cerita pasal wajah Allah juga. Wajhullah. Pun kita tak boleh cakap wajah Allah, wajhullah ni maknanya muka Allah pun tak boleh. Kita tak boleh ada dalam pemikiran kita bahawa Allah ni ada muka. Allah tidak menyerupai apa-apa jua makhluk pun sebenarnya. Jadi apa pula maksud wajah kat sini? Wajah Allah. Baik, sebab tu kita nak kena faham, buat tafsir dan takwil ni kita kena faham sejarah Al-Quran, asbabun nuzul, sebab ayat turun kan. Baik, ayat ni dia turun disebabkan waktu ketika itu para sahabat bila nak solat, kita jangan samakan zaman kita hari ni. Kita ada komputer, kita ada telefon, kita ada macam-macam apps boleh memberi kita mengarah ke kiblat nak solat. Macam-macam kaedah kita ada. Zaman Rasulullah, diorang tak ada apps, tak ada handphone yang boleh tunjuk arah kiblat. So apa diorang buat? Diorang akan tengok cara matahari, macam mana terbenam dan matahari, tempat mana kan. Diorang boleh nampak daripada keadaan macam tu. Tapi kalau musim hujan, kadang-kadang pun diorang tak nampak bayang-bayang dan susah. Jadi diorang ragu-ragu kat mana ni diorang nak solat, mana arah kiblat. So Allah SWT turunkan ayat ni. Allah kata apa? Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemana pun kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Maksudnya di situlah wajah Allah. Kalau kita dah berikhtiar, dah berusaha nak cari arah kiblat, kalau tak tahu, kan, solat je. Menghadap kat mana pun tak apa. Mengarah ke timur ke barat ke, tak kisah. Di situlah wajah Allah. Maksudnya, wajah Allah, di situlah tempatnya kekuasaan Allah. Sebab apa kekuasaan Allah? Sebab matahari dan bulan ni semua, kan, timur, barat, matahari terbit dari timur, terbenam ke barat. Yang menggerakkan matahari dan bulan ni pun adalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mengatur perjalanan matahari, bulan, bintang, cakrawala ni semua. Allah yang mengatur. Jadi maknanya kat mana pun boleh. Walaupun tak mengarah ke arah kiblat. Tapi nak berusaha cari. Jangan terus start solat je. Kita kena berusaha lah. Ada zaman sekarang lagi mudah. Kita ada telefon, ada apps, ada apa, tengok arah kiblat, ada kompas, ada macam-macam kaedah dia. Jadi maksud dia, ke timur ataupun ke barat tu ada wajah Allah. Maksudnya, yang dia punya ayat dan sambung apa, sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya.
luas rahmat Allah. Dari timur dan barat semua ada rahmat Allah SWT. Tak? Lagi maha mengetahui. Itu maksud dia. Dia takwilkan ayat ini sebagai kekuasaan Allah ni amat luas. Rahmat Allah amat luas. Itu yang dimaksudkan. Okey, surah Al-Hadid. Kak Junaidah nak baca? This is. Boleh Kak? Tak apa. Ya, saya try. Boleh, tak apa. Sikit-sikit pun tak apa. Satu huruf, satu pahala dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan syaitan. Huruf tok. Syaitan. Kalau syaitan, orang Melayu cakap syaitan. Dia syaitan. Huruf tok. Kalau syaitan, huruf ta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Okey, Allahul Azim. Okey, makna dia surah Al-Hadid ni. Yang bermaksud dialah yang awal dan dialah yang akhir. Yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ni dia yang awal. Awalnya bila? Tak tahu bila. Bila Allah wujud? Kita tak tahu. Allah wujud tak ada beginning. Allah pun tak ada ending. Kalau number kita cakap number ada ending kan? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 pun tak ending juga. Dia ada -1, -2, -3, -million, macam itulah. Sedangkan nombor ni pun Allah yang menciptakan nombor ni kan, menciptakan ilham pada manusia untuk mencipta nombor ni pun tak ada ending. Apakah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah ini ada, Allah memang ada sejak azali lagi, sejak dulu lagi. We don't know when. Sebab itu kalau kita belajar akidah dalam sifat 20, Allahu mawujud. Allah itu wujud. Kan? Bila Allahu baqa. Baqa ni dia kekal selama-lama-lamanya. Tak tahu sampai bila lagi dah. Dunia dah hancur dah, dah kiamat dah, apa dah tak ada ending dah. Allah tetap ada. Ini kita punya akidah. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini ayat ni ditakwilkan sebab dia menakwilkan sifat-sifat Allah kerana dia berkaitan dengan ilmu akidah. Akidah penting. Kita kena jaga akidah kita kuat-kuat. Kita kena genggam kuat-kuat akidah ni. Jangan sampai akidah kita lari. Ini yang kita takut. Bila akidah kita lari, dia akan jadi rosak segala amalan kita. Okey, siapa ada lagi online nak baca? Boleh, silakan. Ada siapa-siapa tak ni hari lagi nak baca? Kak Noriza, try baca Kak Noriza. Baik. Boleh? Siapa ada lagi? Saya try Ustaz, boleh dengar? Boleh. Try. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'una innama yubayyi'una Allah. Naka innama. Naka dia tak dengar. Tak apa, mungkin lain dia. Tak apa. Innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Okey. Faman nakasa fa innama yankusu ala nafsih. Okey. Waman awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran azima. Okey, boleh ke? Boleh maksud dia. Okey, kita tengok maksud ayat ni Yang bermaksud bahawasanya orang-orang yang berjanji setia. Berjanji setia kepada kamu. Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Okey, siapa yang berjanji setia ni? Lepas tu dia taruh sini,
tangan Allah di atas tangan mereka. Mana perkataan tangan dia? Yubayi'un Allah, ni dia yad. Yad ni tangan Allah. Yad'ullah, tangan Allah, fauqa aidihim, di atas tangan mereka. Ni yad ni, ya sama dal ni yad. Yad ni makna tangan. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, nescaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri, dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya ganjaran pahala yang besar. Okey, ayat ini perlu ditakwilkan. Dari sudut tafsir, kalau nak menafsirkan ayat ini, pertama kita kena faham asbabun nuzul ayat ini. Ayat ni asbabun nuzul maknanya sebab apa? Sebab apa ayat ini turun? Okey, ayat ini turun pada peristiwa yang dikenali sebagai peristiwa di Hudaibiyah. Yang mana Rasulullah SAW pada tahun ke-5 Hijrah mendapat wahyu untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ada ayat Quran turun dekat Madinah, dia bilang Rasulullah supaya laksanakan ibadah haji dan umrah. So Rasulullah pun masuklah kota Mekah. Sebab nak buat haji dan umrah ni cuma boleh buat kat Mekah saja. Mekah saja yang ada Kaabah. Dekat Mekah saja yang boleh buat tawaf. Mekah saja yang ada Bukit Safar dan Marwah. Mekah saja yang boleh sa'i. Nak kena wukuf hanya di Arafah. Arafah saja, padang Arafah ada. Dekat Madinah tak ada Kaabah, tak ada Safa Marwah, tak ada Arafah. Tak. Jadi Rasulullah pun membawalah rombongan orang-orang Islam masuk ke kota Mekah, tapi bukan buat haji. Sebab ayat ini turun bukan pada bulan Zulhijjah. Dia turun pada bulan biasa saja. So bukan bulan haji. Kalau nak buat haji, tak boleh buat sembarang hari. Dia ada hari-hari tertentu. Mesti nak laksanakan ibadah haji ini dalam bulan Zulhijjah. Sebab antara rukun haji kena berwukuf di Arafah pada tanggal 9 hari bulan Zulhijjah. Jadi kalau Rasulullah masuk pada bukan bulan Zulhijjah, contoh bulan Muharram ke, bulan Safar ke, Rabiul Awal ke, Rabiul Akhir ke, dia tak boleh buat haji. Apa yang dia boleh buat? Dia boleh buat umrah saja. So Rasulullah pun masuk nak buat umrah. Sebab bukan bulan haji. Kalau itu bulan haji, mungkin Rasulullah masuk bulan haji. Tapi dia bukan bulan Zulhijjah. Betul tak Doria? Bulan haji, bulan berapa? Zulhijjah saja kan? Zulhijjah. Can you wukuf before on the night? On the night Zulhijjah, hari wukuf, tapi you nak wukuf before or after, can? Boleh tak? Cannot. Tak boleh. Betul tak? Dia ada hari-hari tertentu. Hari kalau siapa dah pergi haji, dia boleh belajar buat kursus haji, dia ada hari-hari wukuf dia tu. Kan? Daripada matahari sebelum tergelincir sampai matahari terbenam. That's why kita lepas saja maghrib kita keluar. Pergi Muzdalifah. Ambil batu dan kena bermalam sepertiga malam kat Zulhulaifah ni. Sebab nak ambil batu kena bermalam sepertiga malam. Kita kena duduk kat situ doing nothing kan. Betul dia? Tapi kita kena wait until midnight. So, kita move in to Mina untuk Jamrah Aqabah. Betul? Betul. Why we got to stay until midnight? Sebab itu dah dikira sebagai sepertiga malam. Sepertiga malam ya. Kalau you want to stay until subuh pun boleh, kan? Tapi normally we stay 1/3 of the night dan kita move in dengan batu-batu kerikil ni masuk ke Mina untuk buat Jamrah Aqabah. Soon after Jamrah Aqabah, kita dah boleh buat tahlul awal. Baik, tapi oleh kerana ayat ni turun, perintah Rasulullah untuk buat haji dan umrah bukan bulan Zulhijjah, Rasulullah pun cuba masuk ke kota Mekah bukan untuk buat haji tapi buat umrah. So bila Rasulullah nak masuk buat umrah, rombongan Rasulullah dengan para sahabat ni ramai yang datang. Ramai-ramai ni datang nak buat umrah ni. Ada dengan bawa kambing dan sebagainya tau, dari Madinah. You just imagine they travel all the way sampai Mekah. Kita naik bas boleh lah 6-7 hours sampai bas ada aircon.
Diorang bas tak ada aircon. Diorang tak ada bas pun. Naik unta lagi. Kena panas, kena apa. And yet diorang boleh jalan. Naik unta will take them about 4 to 5 days. Relax berjalan kan. 4 to 5 days dari Madinah sampai ke Mekah. Tapi mereka ditahan. Mereka ditahan di kota di dalam kawasan bernama Hudaibiyah. Orang-orang kafir Quraisy tak kasih mereka masuk. Diorang tahan Rasulullah berombongan. Masa Rasulullah tengah melintas masuk ke kawasan Hudaibiyah, diorang tahan. Diorang blok, jangan masuk. Kau tak boleh masuk. Kan? Jadi Rasulullah hantar Sayyidina Osman masuk Mekah. Dari Hudaibiyah, Sayyidina Osman seorang masuk Mekah untuk adakan peace talk. Untuk negotiate. Biarlah kasih Rasulullah masuk. Rasulullah bukan nak tinggal kat Mekah pun. Nak tawaf aja, nak sa'i. Lepas tu tahlul dah balik. Itu aja. So, diorang hantar apa? Rasulullah hantar Sayyidina Osman. Kenapa dia hantar Sayyidina Osman buat peace talk? Kenapa dia tak hantar Sayyidina Umar? Patutnya hantar Sayyidina Umar lagi better. Sayyidina Umar lagi agresif, lagi garang. Orang kafir Quraisy lagi takut. Tapi Rasulullah tak hantar Sayyidina Umar. Dia hantar Sayyidina Osman. Padahal Osman ni orangnya pelembut. Kalau kita tengok perwatakan Sayyidina Osman ni, orangnya pelembut, hormat gitu. Hantarlah yang garang-garang patutnya kan. Kenapa Rasulullah hantar? Agak-agak kita kenapa dia pilih Sayyidina Osman? Patutnya pilih yang garang lah nak bagi gertak orang-orang kafir Quraisy kan. Apa sebab dia Sayyidina Osman yang dijadikan wakil Rasulullah untuk doing the peace talk? Okay. Antara sebab dia, Sayyidina Osman masih lagi banyak ahli keluarga dia di kota Mekah ketika itu. Yang belum peluk agama Islam, masih lagi dalam golongan orang-orang kafir Quraisy. Semuanya adalah saudara mara Sayyidina Osman. Osman ni pun orang Mekah kan, dia ikut Nabi hijrah ke Madinah. So dia balik kampung, dia baliklah kat Mekah. Dan dia banyak saudara mara, pakcik dia masih ada kat situ, sepupu dia, semua orang besar-besar. Kafir Quraisy ni boleh dikatakan dia kaum kerabat. Sebab tu Rasulullah hantar dia dengan harapan semoga Sayyidina Osman ni boleh buat dia peace talk untuk kasih orang-orang Islam masuk. Tapi apa yang orang kafir Quraisy ni buat, dia kidnap Sayyidina Osman. Dia kidnap. Dan kidnap tak apa. Dia sebarkan rumours, dia bilang diorang dah bunuh Sayyidina Osman. Diorang ingat orang Islam takut. Dia ingat orang Islam, dengar je Sayyidina Osman mati kena bunuh. Oh, takutlah tak payah pergi lah umrah, patah balik lah Madinah. Tapi sebaliknya, bukan Rasulullah takut. Rasulullah marah. Rasulullah panggil semua sahabat-sahabat untuk berbai'ah. Berbai'ah maknanya diorang meletak tangan diorang. Macam bai'ah ni kira kan. Letak tangan. Lepas tu Rasulullah buat janji setia. Macam bersumpah setia. Kalau betul Sayyidina Osman dibunuh, kita akan rempuh kota Madinah tuntut bela kematian Sayyidina Osman. Bila ada perjanjian itu, mereka letak tangan-tangan mereka di antara atas satu dengan yang lain. Bila dah letak tangan-tangan mereka antara satu dengan yang lain, maka ayat ni pun turun. Ayat ni pun bilang apa? Tangan Allah di atas tangan mereka. Bila terjadinya perjanjian bai'ah ni, orang-orang kafir Quraisy pun takut. Dan diorang pun patah balik ke rumah apa? Diorang hantar 3 wakil. Orang Quraisy hantar 3 orang wakil daripada orang kafir Quraisy keluar ke kota Hudaibiyah, ke Hudaibiyah untuk membuat perjanjian. Perjanjian itu dikenali sebagai perjanjian Hudaibiyah. Jadi diorang ada takut. Dia ingatkan Rasulullah takut. Rupanya Rasulullah nak rempuh balik. Masuk kota Madinah, perang. Tuntut bela. Sayyidina Osman kalau betul diorang bunuh, kita akan tuntut bela. Sebab dalam mana-mana dunia, sampai hari ini, kalau kita tengok Geneva Convention, PBB ke mana kan. Although Russia ni, anti-Amerika, Amerika anti-Russia. Tapi bila Russia hantar daripada delegate, pergi Amerika, diorang tak boleh bunuh. Delegate tak boleh bunuh. Ikut undang-undang tak boleh bunuh. You can kill the army but you cannot kill the delegates. They are here to do the peace talk aja, not to kill people. Dia ada undang-undang dalam peperangan ni. Bukan suka-suka. Kalau siapa biasa jadi medik dalam army, kan? Army medik, diorang tak boleh carry rifle. Diorang boleh carry stretcher je. Sebab diorang tak boleh bunuh orang.
Although dia punya musuh pun depan mata dia tak boleh bunuh. Dan musuh dia pun tak boleh tembak medik. Ini undang-undang perang. Memang world recognized. Macam gini punya undang-undang. Even kalau saya medik, saya nampak musuh saya kena tembak cedera parah tapi dia belum mati. Dia menjadi tanggungjawab saya untuk obat kasih dia hidup. Selamatkan nyawa dia. Walaupun dia musuh kita. Contoh macam itu. Ini etik. Tentang etik ni very important. Baik. Jadi maknanya orang kafir Quraisy dah langgar dia etik. Dia pergi bilang dia bunuh. Itu yang Rasulullah marah. Rasulullah pun berbaiat. Maka turunlah ayat ni. Tangan Allah di atas tangan mereka. Bukan bermakna tangan mereka ni berbaiat. Jadi Allah pun letak tangan Allah ke atas tangan mereka. Bukan itu yang dimaksudkan. Sebab tu ayat ni perlu ditakwil. Tangan di sini maksudnya adalah kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Dan maknanya Allah akan bantu mereka kalau mereka betul-betul nak merempuh kota Mekah ni. Dan ini nak kena faham daripada konteks takwil ni. Kita tak boleh cakap tangan Allah atas tangan sahabat juga. Mana boleh cakap Allah ada tangan macam manusia, tak boleh. Jadi maknanya tangan ini adalah kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Lepas tu kalau saya cakap dari sudut bahasa, Singapura di bawah tangan PAP. Betul tak? Singapura di bawah tangan PAP. Yeah. Apa maksud tangan PAP? PAP ada tangan tak? Ada tak? PAP ada tangan? PAP tak ada tangan. Yang ada tangan ni Senglung aja. Tapi PAP tak ada. Jadi maksud ayat tu Singapura di bawah tangan PAP maknanya di bawah kekuasaan PAP. PAP yang berkuasa, dia boleh tukar undang-undang, dia boleh tukar ni. Sebab dia jadi pemerintah. Dia yang boleh berkuasa. Itu dia maksudkan takwil. Negeri Kelantan di bawah tangan PAS. PAS pun tak ada tangan. Yang ada tangan Nik Haji semua ada tangan lah. PAS mana ada tangan? Dia tak ada tangan. Tapi dia orang berkuasa di negeri Kelantan. Maknanya dia boleh gubal undang-undang Kelantan. Dia boleh apa kan. Ada macam itu kaedah dia. Jadi ayat ni pun sama. Kita tak boleh ikut baik terjemahan saja. Kalau kita ikut baik terjemahan, tangan Allah di atas tangan mereka, maknanya ayat ni tangan Allah. Allah ni ada tangan dia. Allah tidak berjisim. Kita tak boleh samakan Allah dengan mana-mana makhluk. Sebab Allah yang mencipta kita, mana mungkin Allah macam kita. Kita buat meja, mana mungkin orang yang buat meja tu macam meja. Jadi kita mencipta sesuatu, mana mungkin kita macam sesuatu tu. Jadi Allah, macam mana sebenarnya bentuk? Kita tak tahu, Allahu a'lam. Sebab apa yang penting, bukan nak tahu bentuk Allah. Yang penting kita nak yakin Allah itu wujud. Allah itu ada. Sebab tu, kita percaya dalam rukun iman, percaya pada Allah. Percaya kewujudan Allah. Percaya pada kebesaran Allah. Percaya. Padahal kita tak nampak Allah ni. Tapi kita percaya. Itu dia panggil iman. Iman ni percaya pada benda yang gaib. Kita tak nampak tapi kita percaya. Percaya pada malaikat. Kita tak jumpa malaikat. Tapi kita percaya adanya malaikat. Ini iman. Sebab tu nak kena jaga kuat tentang akidah. Okey. Maka barang siapa melanggar janjinya, maka akibatnya melanggar janji itu menimpa dirinya sendiri. Okey, ini cerita yang pasal perjanjian tu. Jadi apa diorang buat? Diorang hantar diorang pergi delegate bila Rasulullah nak attack. Diorang keluarkan dia pergi delegate, pergi kat Hudaibiyah. Jumpa Rasulullah. Inilah perjanjian yang dikenali sebagai perjanjian Hudaibiyah. Siapa yang biasa pergi umrah nanti akan insyaAllah dapat juga mikat di Hudaibiyah. Kalau tak tahu lah, kalau saya bawa. Saya punya grup umrah selalu saya bawa diorang pergi Hudaibiyah. Boleh nampak lah tempat-tempat sejarah tu masih ada lagi. Tempat diorang buat perjanjian tu masih ada. Jadi dekat sini perjanjian tu dibuat. Yang mana orang-orang kafir Quraisy pun cakap, okey kalau Rasulullah nak masuk, boleh. Dia adalah perjanjian dia kan. Dia bilang, okey tahun ni tak boleh masuk. Tahun depan pun boleh masuk. Pertama. Kedua dia bilang, tahun ini dia punya perjanjian dalam masa 10 tahun tak boleh ada perang, kena ceasefire. Tapi adalah diorang juga yang langgar dia punya perjanjian tu. Lepas tu dia cakap kalau ada orang-orang Quraisy yang masuk Madinah kena hantar balik Mekah. Tapi kalau orang Madinah masuk Mekah jangan hantar balik.
Kan? Ada orang kena stay je kat Mekah, biarkan dia jadi kafir pun tak apa. Sampai macam gitu dia orang berperjanjian. Perjanjian tu berat sebelah lah kira. Sahabat semua marah. Sebab dari mula lagi sahabat dah marah dah. Bila Sayyidina Ali tukang tulis perjanjian tu, perjanjian Hudaibiyah, Sayyidina Ali nak tulis nama Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi banyak. Tuan-tuan padam nama Bismillahirrahmanirrahim di sana. Sebab Allah ni bukan Tuhan diorang nak cakap. Okey. Sayyidina Ali padam. Bila dia bilang dengan Muhammad Rasulullah, dia bilang Rasulullah tu pun padam dia bilang. Sayyidina Ali tak nak padam. Sampai Rasulullah sendiri yang suruh Sayyidina Ali tunjukkan dekat mana namanya Rasulullah tu, biar Rasulullah sendiri yang padam. Itu yang buat sahabat marah. Lepas tu perjanjiannya berat sebelah. Kan? Jadi apa Rasulullah buat? Tak jadilah buat umrah. Kan? Rasulullah pun bila dah tak jadi buat umrah, dah dalam ihram ni. Dah pakai kain ihram ni sekarang. So apa Rasulullah buat? Rasulullah pun bertahlul. Lepas tu sembelihlah kambing yang dikenali sebagai bayadam. Pasal dia kena putuskanlah dia punya ihram tu. Kena bertahlul. Lepas tu kena sembelih kambing. Jadi mula-mula sahabat pun tak nak buat. Bila Rasulullah dah buat, diorang pun terpaksa akur, diorang pun ikut buat. Buat lepas tu patah balik ke kota Madinah. Balik ke kota Madinah maknanya tak ada umrah pada tahun itu. Dan Rasulullah tak jadi buat umrah. Yang jadi buat cuma 4 kali saja umrah. 1 kali haji. 1 umrah yang haji wada' tu. Yang nombor 2 Rasulullah pernah buat dekat Jira'na. Nombor 3 Rasulullah pernah buat dekat Abir Ali, Zulkhulaifah. Kan? Lagi 1 Rasulullah pernah buat waktu nak buat ibadah apa lagi tu. Dia ada 3 tempat je Rasulullah pernah buat. Tapi yang dekat Hudaibiyah tak jadi. Patah balik. Okey, balik Madinah, awak bayangkan sahabat pun mesti marah lah. Dah dengan ihram 3-4 hari lagi, rempuh panas padang pasir, naik unta sampai je tak boleh buat umrah, patah balik. Begitu sabar nampak. Sahabat-sahabat terpaksa kena akur ikut apa Rasulullah perintah. Patah balik. Sampai je dekat Madinah. Ini yang menjadi penyebab orang-orang Yahudi ketawakan orang-orang Islam. Dia kata apa? Tu aku dah bilang. Korang pergi jauh-jauh daripada Madinah. Korang jalan sampai Mekah kan korang tak dapat buat umrah. Buat penat je ikut. Rugi je orang-orang Islam semua pergi ikut Rasulullah ni. Jalan jauh-jauh lah tak dapat buat umrah. Baik. Disebabkan kejadian inilah bila orang Yahudi ejek Rasulullah, maka apa yang terjadi? Maka wahyu Allah Subhanahu wa taala pun turun, perintahkan Rasulullah buktikan kepada orang Yahudi ni apa tau? Dia bilang, sesiapa yang melaksanakan ibadah solat, sesiapa yang mengangkat wuduk di rumahnya, maknanya di Madinah, dia angkat wuduk, lepas tu dia berjalan pergi ke sebuah masjid yang dikenali sebagai Masjid Quba, dia solat sunat 2 rakaat di situ, dia akan mendapat ganjaran pahala sama macam 1 umrah. Nak dengar tak ni? Pernah buat ni? Pernah dengar. Ya, pernah dengar. Pernah. Kita pergi ziarah kat Madinah, kita mesti nak ziarah Masjid Quba. Dan Masjid Quba nak ziarah ni bukan angkat wuduk kat Masjid Quba lepas tu solat sunat, bukan. Kena angkat daripada hotel. Jaga wuduk tu jangan sampai batal, ziarah terus pergi Masjid Quba, solat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat. Tak kira apa solat. Kalau datang pagi boleh solat tahajud pula, solat duha boleh. Paling tidak pun solat tahiyatul masjid lah. Tahiyatul masjid pun 2 rakaat. Sunat apa? Kan? Ya. Pahala dia sama macam 1 umrah. Jadi orang-orang Yahudi pun tercengang. Alamak, diorang tak pergi Mekah, dekat sini pun dapat pahala umrah juga. Maknanya solat dekat lah kira Madinah dengan Quba memang dekat lah. Kalau naik bas pun nanti buat 15 minit dah sampai. Kan? Dia naik unta pun 1 hour lah dah sampai. Jadi dapat pahala umrah. Sebab ni lah, sebab Rasulullah tak dapat buat umrah dari Mekah tu, dia dapat buat solat yang pahala dia sama macam umrah. Lagi relax, tak payah tahlul, tak payah tawaf, tak payah sa'i, tapi dapat pahala umrah.
Kalau Allah nak bagi, tak ada siapa yang boleh halang. Kan? Cuma nak kata tentang takwil ni jadi apa? Takwil bab apa dia bilang, bab tangan ni tadi kena diubahkan kepada kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Kan? Ini maksud yang dibilang dari tangan tu. Tangan bermaksud kekuasaan. Kita tak boleh cakap tangan Allah macam tangan kita gini, tak boleh. Dia bercanggah dengan ayat-ayat Quran yang lain. Sebab ayat Quran yang lain seperti surah Asy-Syura. Asy-Syura ni ayat 11 ada ayat bunyi laisa kamitslihi syai'. Jadi dia bercanggahlah dengan ayat ni. Kalau kita bilang yang tadi tu tangan Allah, dia bercanggah sebab ayat ni bilang apa? Kan? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Maknanya tangan kita pun tak serupa dengan tangan Allah. Dia akan kontradik kalau kita kata yang tadi itu tangan. Dan juga akan kontradik dengan surah Al-Ikhlas ayat keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ini pula dia akan kontradik dengan ayat yang bermaksud dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Mana mungkin Allah serupa dengan kita? Mana mungkin Allah serupa dengan bulan, bintang, matahari ni semua? Allah yang cipta tu semua, bulan, bintang, matahari. Takkan Allah macam bulan, bintang, matahari. Allah yang cipta manusia, takkan Allah macam manusia pula. Kalau kita pergi kedai meja, yang buat meja tu manusia. Takkan apik yang buat meja tu pun macam meja juga. Kan? Ada satu benda yang mustahil lah. Kan? Baik. Yang ini pula dalil pada mereka yang mengatakan bila ditanya tentang di mana Allah, mereka akan jawab Allah di atas arash. Sebab mereka berdalilkan pada ayat ni. Surah Tuha ayat 5. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Jadi ayat ini kita tak boleh ambil literal meaning. Kena takwil juga. Kan? Sebab ayat ini bermaksud Allah bersemayam di atas arash. Maknanya Allah duduk di atas arash. Baik. Kalau kita kata Allah duduk di atas arash, arash ni makhluk yang Allah cipta juga. Arash ni adalah the biggest makhluk yang Allah cipta. Dia adalah universe. Ini arash. Ini arash. Dalam arash ni adalah bulan, bintang, matahari, macam-macam planet ada. Ada bumi, ada apa, ada manusia, ada apa kan. Tapi arash is the thing yang covered the whole cakrawala ni semua. Termasuk langit, bulan, bintang, semua ni dia kena sarungkan ataupun dia covered by the arash. Baik. Kalau kita kata Allah duduk di atas arash ataupun Allah berada di atas arash, dia akan kontradik dengan ayat yang lain pula. Jadi ayat ni kena takwil. Maksud Allah bersemayam di atas arash ni, maksudnya Allah berkuasa di atas arash. Kalau arash yang paling besar sekali Allah cipta, kan? Allah boleh berkuasa ke atasnya, apakah lagi kita yang ada di bumi ni. Bumi ni is part of the planet yang kecil tau. Banding dengan sun, dengan matahari, dengan bulan yang besar lagi pada bumi. Yang kita pula dalam bumi, kita lagi ketotek late lagi. Tak tahu macam mana kecil lagi kita. Semua tak kebesaran Allah SWT. Bukan bermaksud ayat ni bilang Allah duduk atas arash. Kalau dia bilang duduk atas arash, nanti saya tunjukkan lagi dalil yang Allah berada di tempat lain pula. Macam mana boleh jadi kontradik gitu? Sebab tu akidah kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita katakan Allahu mawjudun bila makan. Maknanya Allah itu wujud tanpa memerlukan tempat ataupun tak bertempat. Sebab Allah tak perlukan tempat. Allah ciptakan arash untuk menzahirkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah ciptakan arash untuk nak perlukan dia nak duduk. Tak. Kita manusia, kita perlukan kerusi untuk duduk. Allah tak perlukan apa-apa untuk duduk. Allah ni akan berdiri dengan sendirinya. Dia tak perlukan apa-apa. Dia ciptakan saja benda tu, dia tak perlukan benda tu. Arash dengan Allah siapa jadi dulu? Allah lebih awal. Allah ni azali. Jadi kalau kita kata Allah duduk atas arash, dan sebelum Allah cipta arash, Allah duduk kat mana? Tak ada tempat duduk. Nak kena cipta arash baru Allah nak duduk. Maknanya Allah perlukan arash. Tak boleh. Kita tak boleh ada akidah macam gitu. Akidah ahli sunnah wal jamaah, Allah ni dipesifatlah Al-Ghani. Ghani ni Allah ni maha kaya. Dia tidak memerlukan apa-apa.
dia nak ciptakan aras ke tak nak ciptakan aras ke, bukan bermakna dia nak perlukan aras tu untuk duduk, tidak. Sama juga kita. Allah ciptakan kita, awak ingat Allah perlukan kita ke? Kita tak solat ke, kita tak berdoa pada dia ke, kita tak buat ibadah pada dia pun, dia tetap maha kaya, dia tetap maha besar. Tapi sebaliknya, kitalah yang perlukan dia. Bukan dia perlukan kita. Dia nak cipta kita, dia suka. Dia tak nak cipta kita pun dia boleh. Dia tak perlukan kita. Sama juga macam aras. Allah nak cipta aras boleh, tak nak cipta pun boleh. Dia tak perlukan aras. Jadi kalau kita kata Allah duduk di atas aras, maknanya Allah perlukan aras untuk duduk. Itu dah salah. Dari sudut akidah dah salah. Allah tidak memerlukan apa-apa pun. Jadi maknanya istawa ni, maksud dia yang bersemayam ni ditakwilkan kepada menguasai. Makhluk yang besar ni, arash, yang paling besar makhluk Allah cipta, dalam arash ni baru ada langit, bulan, bintang, matahari, all the planets ada ni semua. Kalau yang paling besar ni Pak Allah boleh menguasai, apa lagi yang dalam yang kecil-kecil ni, maksudnya gitu. Jadi itu tandanya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia maha agung, maha tinggi, maha besar, maha bijaksana. Baik. Kalau ayat tadi kita bilang Allah duduk di atas arash, kan? Surah Tuha ayat 5 tu, kan? Dan kita tidak takwilkan. Kita tak takwilkan dia. Betul lah Allah duduk atas arash. Tapi kita kena takwil tadi saya bilang apa? Menguasai, kan? Baik, kalau kita tak nak takwil menguasai arash, maka ia akan bercanggah dengan beberapa ayat Al-Quran serta beberapa hadis yang lain yang telah disabdakan oleh baginda Nabi SAW seperti yang berikut di bawah ini. Contoh, Innallaha ghaniyun anil alamin. Maksud dia, yang bermaksud sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya dari semesta alam. Allah maha kaya. Maknanya Allah ni tak perlukan apa-apa. Kalau orang kaya tak perlu apa-apa. Ini ghani, ini kaya. Al-Ghani. Antara nama-nama Allah ni Al-Ghani. Innallaha ghani. Ini dia. Kalau Allah perlukan benda, Allah perlukan makhluk, maknanya Allah ni tak kaya. Dia perlu, macam kita memang tak kaya. Kita perlukan bantuan orang, kita perlu. Tapi Allah tak perlukan tu semua. Sebab dia bersifat maha kaya. Dan dia juga akan bercanggah dengan surah Al-An'am ni pula. Jom mari, mari baca. Ayat ketiga surah Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallahu fis samawati wa ma fil ardh. Ya'lamu sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu wajaharakum. Ha tak ada. Wajaharakum. Ya'lamu sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu ma taqsibun. Okey, ayat tu pula bermaksud, baik, dan dialah Allah di langit dan di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu lahirkan. Dan dia juga mengetahui apa yang kamu usahakan. Ini maksudnya dia menguasai seluruh yang ada kat langit dan seluruh ada kat bumi. Kalau kita bilang Allah duduk kat atas langit tadi, kan kat atas arash, maknanya yang kat bumi ni tak ada Allah ke? Benar tak? Dia akan jadi kontradik lah. Ayat ni bilang Allah menguasai dekat langit, dekat bumi, kat mana-mana Allah ada. Kita dulu kecil-kecil diajar apa? Allah di mana, Allah berada di mana-mana. Sebenarnya yang dimasukkan di mana-mana adalah rahmat Allah di mana-mana. Bukan Allah ada kat sana, Allah ada kat sini, Allah kat situ. Bukan. Rahmat Allah ada kat sana, ada kat situ. Kat mana-mana ada rahmat Allah. Itu yang dimasukkan Allah di mana-mana. Cuma nak memudahkan kita mungkin kecil-kecil lah. Kita tak tahu kan. Tak boleh Allah nampak. Mana Allah ada? Allah ada di mana-mana, kan? Kita diajarkan gitu. Maksud di mana-mana itu ada rahmat Allah di mana-mana, dan Allah Maha mengetahui segala isi kandungan yang ada dalam dunia ni ke dalam planet-planet lain pun Allah tahu. Hatta ada hadis, ada ayat mengatakan
Semut hitam di atas batu yang hitam di malam bulan di malam yang bulan sedang gelap pun pekat gelapnya pun Allah boleh nampak semua tu. Allah Maha mengetahui semua tu. Kalau musim gugur musim apa dia panggil autumn. Autumn ni kira musim daun gugur Setiap helai daun tu gugur pun Allah tahu berapa helai daun gugur. Ini ilmunya Allah, kekuasaan Allah kan. Allah Maha mengetahui. Kita yang makan nasi hari-hari ni pun kita tak tahu berapa biji beras yang kita makan. Allah tahu berapa biji beras kita makan dalam pinggan setiap hari. Kita pun tak pernah nak kira, tak ambil tahu pun. Tapi Allah tak, dia Maha mengetahui. Semua sesuatu yang terjadi kat muka bumi ni, Allah Maha mengetahui. Okey, ayat ni pula. Siapa nak baca surah Al-Baqarah? Ayat 186. Boleh? Nak try lagi siapa nak baca? Doria, nak try Doria? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Baik, Sadaqallahul Azim. Ayat ni bermaksud dan apabila hamba-hambaku bertanya. Okey. Kalau tadi kita bilang Allah berada di atas arash ataupun berada di atas langit dan sebagainya, dia akan kontradik dengan ayat ni. Sebab ayat ini kan, dia punya maksud surah Baqarah ayat 186 ni, apabila hamba-hambaku bertanya, kan, ya Allah cakap ni, kepadamu, mu ni maknanya kepada Nabi Muhammad. Bila hamba-hambaku tanya kepadamu ya Muhammad, contoh dia gitu lah, tentang aku, maka jawablah bahawasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ni pula kata Allah itu dengan kita Allah dekat. Bahawasanya aku adalah dekat. Sebab ni Allah ada dekat kita ni maknanya adalah rahmat Allah ni dekat kita. Dia bukan kerana Allah ni dekat dengan kita, habis dengan orang lain tak dekat. Tak. Allah ada di mana-mana ni, maknanya rahmat Allah ni berada di mana-mana. Dan kita tak boleh cakap Allah berada di atas arash. Kalau Allah berada di atas arash, ayat ni akan jadi kontradik. Ayat ni pula bilang Allah ni dekat dengan kita. Sedangkan kita tahu kita dengan arash jauh. Kita di bumi, arash ni dia melepasi langit ke-7 lagi. Dia ada langit pertama, langit kedua, ke-6, sampai langit ke-7. Dia atas lagi pada langit ke-7. Itu arash. Jadi dia akan kontradik. Sebab tu ayat Quran dia tak boleh kontradik. Sebab tu kita memerlukan ilmu ta'wil untuk memahamkan ayat yang Allah berada di atas arash tu. Apa maksud dia? Adalah Allah menguasai arash. Okey, yang ni siapa nak baca lagi ni? Ada lagi? Yati Dapri nak try? Is, nak try Is? Boleh Iskandar? Boleh. Boleh try. Surah Al-Qaf ayat ke berapa tu Is? Ayat ke-12. 12 ke 16. 16. Dia turning point tu nak jaga kan? Okay. Dia macam apa tau? Ibaratkan huruf B sama huruf D. Yang small letter B, small letter D dia pay shape on the right ke on the left. Dia 2 sama 6 pun gitulah. Okey, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Nak matikan ke apa? Nak matikan nafsu. Nak sambung baru nafsuhu lah.
Okey. Nafsu Okey. Sambung. wa nahnu aqrabu Ilaihi ilaihi min hablil warid. warid. Okey. Maksud ayat ni pula, yang bermaksud dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nampak tak? Kalau kita kata Allah tadi ada kat atas arasy, ayat ni pula kata kami lebih dekat dari urat lehernya. Maknanya rahmat Allah ni dekat dengan kita sebenarnya. Nama ada kita tak ambil tahu dengan tak ambil tahu aja. Rugi kalau kita tak dapat rahmat Allah. Sedangkan rahmat Allah ni dekat. Bukan bermakna Allah ada kat urat leher kita. Sebab tu kena takwil kan, rahmat Allah ni dekat. Ini kata-kata ni dikenali sebagai kata-kata majaz. Dalam sudut bahasa, dia tak panggil hakiki. Hakiki ni benda yang hakikatnya, tapi dia majaz adalah kiasan. Jadi Allah kiaskan yang Allah berada di atas arasy. Ini maknanya Allah menguasai arasy. Sama juga ayat ni, kalau kita bilang Allah berada dekat dengan urat leher kita, bukan bermakna Allah betul-betul ada dekat urat leher kita. Tak. Dia kiaskan Allah ni dekat dengan kita sebenarnya. Cuma kita dia yang tak nak dekat dengan Allah. Itu masalah kita lah. Mana tak? Baik, ayat seterusnya ni pula, surah As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Maksud ayat ni pula, okey, kalau tadi kita kata, kalau betul orang kata tadi Allah berada di atas arasy, dia akan bercanggah pula dengan ayat ni. Sebab ayat ni pula Nabi Ibrahim AS kata Allah berada di Palestin. Ayat ni bermaksud, dan Nabi Ibrahim pula berkata, aku hendak meninggalkan kamu pergi kepada Tuhanku. Maknanya Nabi Ibrahim balik Palestin. Dia nak bagi jumpa Tuhan dia dekat Palestin. Dia akan memimpinku ke jalan yang benar. Nabi Ibrahim pun Tuhan dia sama dengan kita, Allah, betul tak? Ini pula kisah apa? Kisah Nabi Ibrahim AS, dia asal memang orang Palestin. Dia bawa isteri dia bernama Hajar dengan seorang anak lelaki bernama Ismail. Yang Nabi Ismail lah, kita tahu dia tinggalkan dekat Mekah. Waktu itu Mekah ini belum ada satu benda pun. Kaabah pun belum ada. Padang pasir kosong aja, kering kontak. Lepas tu Nabi Ibrahim dah tinggalkan Hajar. Hajar pun tanya, kenapa kau tinggalkan aku kat sini? Adakah ini perintah engkau ataupun perintah Tuhan kau? Kan? Ataupun perintah Allah kan? Jadi Nabi Ibrahim kata ini adalah perintah Allah. Sekarang aku nak patah balik ke Palestin. Aku nak balik jumpa Tuhanku. Dia nak balik Palestin, mana nak jumpa Allah. So dia akan bercanggah lah kalau kita kata Allah tadi di atas arasy, sedangkan Nabi Ibrahim kata Allah ni berada di Palestin. Lepas kita tak boleh kata Allah berada atas arasy, maknanya kita kena takwilkan yang Allah menguasai arasy. Yang ini dia kena balik ke Palestin ni, kan? Maknanya Allah cuma perintah Nabi Ibrahim tinggalkan saja Hajar dan Ismail, lepas tu balik ke Palestin. Bukan maknanya dia nak jumpa Allah kat Palestin, Allah ada tunggu dia kat Palestin, bukan. Kan? Itu maknanya perintah dia pulang ke Palestin. Okey, ayat ni pula. Lagi dua ayat ni, siapa nak baca lagi dua ayat je? Kak Mumtaz, ambil Kak Mumtaz, baca Kak Mumtaz. Kak Mumtaz baca bagus sikit. Wama boleh Kak Mumtaz? Ada Kak Mumtaz, tak ada Kak? Nuriza, apa? Kak Nuriza nak baca? Ada Ustaz. Okey, baca Kak. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Okey. Qolahum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Okey, ayat ini bermaksud yang atas ni sama surah sama, ayat 83 dengan 84. Ayat 83 ni bermaksud
mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Kan? Lepas tu, dia sambung dengan ayat ni pula. Yang ni pula dia bilang apa? Nabi Musa menjawab, mereka itu tidak mengiringi daku, tidak jauh dari sini. Dan aku segera datang kepadamu. Nampak? Nabi Musa datang segera kepada Allah, kan, kepadamu, wahai Tuhanku, supaya engkau reda akan daku. Okey, ini peristiwa ni kena faham dia punya asbabun nuzul. Ayat ni turun waktu bila Nabi Musa nak bertemu Allah. Dekat mana Nabi Musa bertemu Allah? Nah, kita tak boleh cakap Allah berada di atas Arash sebab Nabi Musa tak pergi Arash. Nabi Musa pergi kat Tur Sinar. Tur Sinar. Kan, jumpa Allah, ambil wahyu yang 10 commandment bercerita tu kan, ambil wahyu tu dekat Tur Sinar, dekat bukit atau bukit Tur Sinar. Bukan pergi Arash. Habis Nabi Muhammad pergi Arash tu ambil perintah apa? Solat. Kan? Dia pergi Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha dia ambil perintah. Dia ambil perintah Allah ke atas Sidratul Muntaha bukan bermakna Allah ada ke atas. Dia bilang dia berbicara dengan Allah. Betul. Tapi bila dia turun, Sayyidatina Aisyah sendiri tanya, adakah dia nampak Allah? Dia memang tak nampak Allah. Allah tak ada kat atas pun. Habis kau boleh bicara dengan Allah? Okey. Apa kita nak heran? Hari ini, dunia moden dah membuktikan kita. Tak? Kita kat Singapura, kita boleh berbual dengan Donald Trump dekat Amerika. Saya kat Woodlands, saya boleh berbual dengan awak kat Bedok. Pakai kamera, video lagi. Ini baru apa? Ilmu manusia. Apakah lagi ilmu Allah? Lagi jauh, lagi hebat. Boleh dengar suara, telefon satu dunia kita boleh dengar suara. Jadi kalau Nabi Muhammad naik sampai Sidratul Muntaha, takkan dia tak boleh dengar suara Allah. Allah punya teknologi jauh lagi hebat daripada teknologi kita hari ini. Dia cuma naik atas, ambil perintah wahyu solat. Ini untuk nak menzahirkan kebesaran Allah dan juga ketinggiannya ibadah solat. Sebab tu solat jangan diambil ringan. Solat ni adalah salah satu wahyu yang bukan malaikat Jibril turun kasih. Berpuasalah kamu, kan? Dia suruh puasa, dia suruh zakat, dia suruh buat haji, buat umrah, tapi bukan solat. Solat Allah undang Nabi Muhammad SAW naik sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni satu tempat yang malaikat Jibril pun tak boleh masuk. Ini special invitation. Maknanya penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, mengambil wahyu yang paling penting, tempat special macam kita lah. Kalau kita diundang oleh Halimah Yaakub pergi istana, it's satu honor lah, satu penghargaan kepada kita sebenarnya. Tapi kita pergi muka Halimah pun tak undang, sudahlah duduk je kat rumah. Kalau dia undang tak apalah juga. Dia tak undang tak apalah, kat mana kita kat rumah je. Kalau dia undang is an honor, you know, actually. Kita dapat invitation ini, Allah invite Nabi Muhammad naik sampai ke tempat yang malaikat Jibril pun tak boleh temankan dia. Up to the state malaikat Jibril lepaskan, aku tak boleh masuk, dia bilang aku akan hancur kalau masuk dalam Sidratul Muntaha. Maknanya Nabi Muhammad pun bukan calang-calang orang. He's a great person yang Allah jadikan Rasul kepada kita. Kita bersyukur kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dia akan memberi syafaat besok akhirat. So all these things. Sebab tu macam mana nak dapat syafaat Nabi? Antaranya perbanyakkanlah berselawat. Kan? Dengan berselawat ni barulah Nabi kenal kita, Nabi tolong kita dah. Selalunya kita ni selawat orang tak nak tapi nak syafaat. Tak boleh lah. Nak syafaat Al-Quran, banyakkan baca Al-Quran. Okay. Yang ini pula dialog antara Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sewaktu peristiwa nak hijrah kota Mekah ke Madinah, diorang sembunyi kat dalam sebuah gua ke atas Jabal Sur. Sayyidina Abu Bakar takut. Takut apa? Takut Nabi Muhammad ni dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau orang kafir Quraisy nampak di dalam gua ada Nabi Muhammad sembunyi, Abu Bakar garanti dia bunuh. Abu Bakar ketakutan. Bila Nabi Muhammad tanya, kenapa kau takut? Abu Bakar kata apa? Aku bukan takut mati. Aku takut engkau yang dibunuh. Kalau engkau yang dibunuh, Islam pun akan mati sama. Maknanya tak adalah agama Islam hari ini. Itu yang Abu Bakar takut. Tapi apa kata Nabi Muhammad? La tahzan innallaha ma'ana.
Yang bermaksud, janganlah engkau berduka cita ataupun bersedih lah. Kalau dia bersedih lah, dia takut kan. Sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi kalau kita bilang tadi, Allah berada di atas arasy, yang ini pula Allah berada bersama kita. Ya, bersama kita ni maksudnya Allah ada kat dalam dua Jabal Sur. Dia kontradik kan. Yeah. Jadi maknanya pertolongan Allah ada bersama kita. Bukan Allah tu betul ada kat dalam Jabal Sur dengan Nabi Muhammad, dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bukan. Maknanya jangan takut. Pertolongan Allah ada bersama kita. Allah akan bantu kita. Don't worry. Kan? Sampai ada. Ini dia panggil ilmu takwil. Kalau kita tak belajar ilmu takwil ataupun ilmu tafsir, kita akan ambil terjemahan saja dan kita akan ingat Allah pun turun sembunyi sama-sama dengan Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar kat dalam Jabal Sur. Pasal ayat ni very clear cut apa dia tulis. Sesungguhnya Allah bersama kita. Inna Allah ni sesungguhnya Allah ma'ana bersama kami. Kan? Kami kita sama. Takkan Allah tak turun pula pergi sembunyi kat dalam Jabal Sur jaga Nabi Muhammad dengan, bukan. Maknanya pertolongan Allah ada. Don't worry. Nabi Muhammad cukup yakin yang Allah akan tolong, akan bantu. Ini kekuatan iman sebenarnya. Tak? Kita ada ini pula takut. Kan? Dan tak yakin kekuatan iman kita makin goyang. Ini yang kita takut zaman ni. Tak? Okey, yang ini hadis saya baca dia punya terjemahan je lah. Pasal time pun nak dekat habis ni. Tak? Baik, Rasulullah SAW telah bersabda, Allah ada pada azali, ada tanpa permulaan. Saya bilang tadi, without any beginning, Allah dah ada dah. Dan belum ada sesuatu pun selainnya. Maknanya sebelum adanya arasy pun Allah dah ada dah. This is why saya bilang, Allah bukan duduk atas arasy. Kalau Allah duduk atas arasy, dan sebelum ada arasy, Allah duduk kat mana? So in other words, Allah menzahirkan kebesaran dia, mencipta arasy bukan untuk dia nak duduk. Dia tak perlukan arasy. Dia tak perlukan sesuatu pun. Allah ciptakan kita. Awak ingat Allah perlukan kita. Kita solat tak solat pun Allah tetap maha besar. Allah tetap maha kaya. Tapi sebaliknya kita yang perlukan Allah. Ini kebesaran Allah. Okey, ini pun hadis juga. Kanallahu ala makan wa huwal an ala ma alaihi kan. Maksud dia, okey, Allah ada pada azal. Maknanya azali ni beginning, tak tahu bila dia beginning, itu azali. Dan sebelum ada tempat, dan dia Allah sekarang telah menciptakan tempat tetap seperti sedia kala ada tanpa tempat. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah yang bermazhabkan daripada mazhab Imam Syafi'i ataupun daripada mazhab Imam Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Dan Asy'ariyah ni mazhab Imam Syafi'i, Hambali dan Maliki. Kalau Maturidiyah daripada mazhab Imam Hanafi. Ini kaedah dia. Allah ada tanpa tempat. Dalam bahasa Arab dia panggil Allahu mawjud bila makan. Kan? Tanpa tempat maknanya dia tidak memerlukan tempat untuk nak ada. Dia boleh ada di mana-mana saja, insyaAllah. Okey, ada apa-apa soalan? Minggu depan saya akan masuk asbabun nuzul. Asbabun nuzul ni maknanya sebab. Nuzul maknanya turun. Asbab maknanya sebab. Nuzul maknanya turun. Minggu depan kita akan tengok ayat ni turun kenapa. Sebab tu kita tak boleh dengar orang keluarkan dalil, orang keluarkan hujah, tengok ayat ni. Okey, betul lah ayat tu memang ayat Quran. Tapi kau macam mana kau nak faham dia? Apa dia? Sebab Allah turunkan ayat tu. Waktu itu, waktu apa? Waktu perang. Kan? Kita hari ni waktu damai, mana kita boleh gunakan. Kan? Dia tak kena pada tempat, tak kena pada sebab pun tak boleh. Sebab tu setiap ayat Al-Quran kalau kita nak quote, make sure kita kenal ayat-ayat ni punya latar belakang. Apa sebab ni ayat ni turun. Dia panggil asbabun nuzul dia apa. Sama ada ayat ni boleh pakai lagi tak? Ayat ni nasih ke ayat ni mansuh? Dan dimansuhkan, tak dipakai lagi. Banyaklah kaedah-kaedah yang kita nak belajar satu-satu ni semua. InsyaAllah minggu depan saya masuk bab ni. Ilmu asbabun nuzul pula. Ingatkan saya minggu depan ilmu asbabun nuzul. Ilmu yang ke-7 ni. Okay, untuk hari ni ada apa-apa pertanyaan tak? Bab takwil ni. Kepentingan takwil. Mesti nak mentakwilkan ayat ni. Kalau tak takwil dia akan kontradik between satu ayat dengan ayat yang lain. Boleh?
Okey tak? So far okey? Boleh faham? Kaedah ulama nak memahamkan kita dalam agama ni, dia ada beberapa kaedah lah. Dia kenal asbab nuzul, dia kenal tafsir, dia kenal. Jadi kita yang tak kenal atau tak tahu nak menggunakan kaedah tu, kita ikut je lah kaedah ulama-ulama yang mana mereka telah sediakan everything di platform untuk kita. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya akan tutup dengan baca tasbih kafarah dan juga membaca doa khatam Al-Quran insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna wa razuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Aku wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Okey, ada apa-apa tak pertanyaan lagi? Okey, baik. Sama semua. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.